Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Okey, untuk kelas matematik tambahan hari ini, okey, cikgu akan sambung balik pelajaran kita masih lagi berkaitan dengan bab 1 fungsi. Okey, cikgu nak kamu buka buku teks matematik tambahan kamu, tengok pada muka surat 6. Buka muka surat 6. Okey. Okey, muka surat 6. Okey. Iaitu menentukan domain dan julat bagi suatu fungsi. Okey. Okey, jadi okey. Secara amnya, domain bagi suatu fungsi ialah set nilai X yang mungkin yang membuatkan suatu fungsi tertakrif. Manakala julat pula ialah set nilai Y yang diperoleh selepas menggantikan semua nilai X yang mungkin itu. Okey, kita tengok yang pertama, ini satu graf fungsi diskrit. Tengok, ini julat, bacaan julat pada paksi Fx dan domain pada paksi X. Dan untuk fungsi selanjar, julat juga, tengok, ini julat untuk fungsi selanjar pada paksi Fx ataupun Y. Dan domain ni pada paksi X. Okey, perhatikan gambar rajah anak panah bagi fungsi diskrit f dalam rajah 1.3. Ini rajah 1.3. Dalam fungsi ini, unsur-unsur dalam set X masing-masing dihubungkan dengan suatu unsur tertentu dalam set Y. Set unsur X iaitu nilai-nilai X yang boleh digantikan ke dalam F, ke dalam fungsi, F kecil ni maksudnya fungsi, dinamakan domain. Manakala set unsur dalam Y iaitu nilai-nilai yang mungkin muncul bagi fungsi F dinamakan kodomain. Jadi unsur bagi set X ini, kita panggil sebagai domain dan set Y ini kita panggil sebagai kodomain. Set X ini kita panggil juga sebagai objek dan kodomain ni kita panggil sebagai image. Dan 1, 2, 3, 4 ialah unsur bagi objek ataupun unsur bagi domain. Dan 3, 5, 7, 9 dan 11 ini adalah unsur-unsur bagi image ataupun kodomain bagi set Y. Set unsur dalam Y yang dipetakan dari X iaitu nilai-nilai yang sebenarnya muncul bagi fungsi F dinamakan julat. Jadi julat tu macam mana? Julat tu maksudnya nilai pada kodomain ini, nilai unsur pada kodomain yang dipetakan daripada unsur daripada domain. Tengok ni. Nilai 3. 3 ni dipetakan daripada unsur dalam domain iaitu 1. 5 dipetakan daripada 2. 7 dipetakan daripada 3 dan 9 dipetakan daripada 4. Jadi julat untuk fungsi ini adalah 3, 5, 7, 9. Okey. Maka kita peroleh domain sama dengan, nak tulis domain, kena tulis dalam bentuk set. Gunakan simbol untuk set dan tulis nilai domain. Domain ni inilah. Unsur dia 1, 2, 3, 4. Kena guna tanda set. Dan kodomain, unsur dia adalah 3, 5, 7, 9 dan 11. Okey, ini kodomain. Dan julat pula, julat tadi kita tengok
Julat ni adalah unsur-unsur daripada kodomen yang telah dipetakan daripada unsur dalam domen, iaitu 3, 5, 7, 9. Okey. Pertimbangkan pula fungsi selanjar f(x) sama dengan 2x tambah 1 yang boleh mengambil semua nilai x dari 1 hingga 4. Okey, bolehkah anda tentukan domen, kodomen dan julatnya? Ini nantilah kita akan tengok. Okey, kita tengok pula contoh 4. Okey, soalan contoh 4 ni, tentukan domen, kodomen dan julat bagi setiap fungsi yang berikut. Okey, A. Okey, A. Okey, kita ada domen dia adalah set X. Set X ini adalah domen iaitu ada unsur P, Q, R, S. Manakala kodomen adalah set Y iaitu unsur 1, 3, 4, 7, 9. Okey, dan unsur daripada set X ataupun unsur daripada domen ini dipetakan pada unsur dalam set Y, okey, melalui satu fungsi F lah. Okey, jadi penyelesaian untuk A, domen dia yang mana? Domen dia mesti guna tanda-tanda set seperti ini. Ini tanda-tanda set dan tuliskan kesemua unsur yang ada dalam domen iaitu pada set X. Iaitu sama dengan P, P kecil, Q, Q kecil, okay, R kecil dan S, S kecil. Manakala kodomen sama dengan guna tanda-tanda set juga iaitu 1, 3, 4, 7, 9. Dan julat sama dengan guna tanda-tanda set juga. Julat ni apa? Julat ni adalah unsur-unsur bagi kodomen yang dihubungkan ataupun yang dipetakan daripada unsur daripada domen. Contohnya satu ni dihubungkan daripada unsur P daripada domen. Tiga dihubungkan ataupun dipetakan daripada unsur Q. 7 juga dihubungkan atau dipetakan daripada unsur R, dan 9 juga dihubungkan atau dipetakan daripada unsur S. Jadi julat sama dengan gunakan tanda-tanda set, tulis 1, 3, 7, 9. Itu jawapan untuk A. Manakala B pula, daripada graf ini graf diskrit ini graf ni. Domen sama dengan guna tanda-tanda set, domen nilai pada inilah at axis. Sebab kalau kamu tengok kat sini ya. Okey. Sekejap cikgu. Terlepas pula. Okey. Okey, ni cikgu sambung balik yang tadi. Okey, yang B tadi ya. Okey, jadi domen kat mana domen? Domen, tengok pada nota sebelum tadi. Ini, kalau kamu tengok fungsi diskrit ni ataupun fungsi selanjar, okey, domen nilai pada at axis. Ini domen dan pada nilai fx ataupun y axis adalah julat. Okey, jadi tengok untuk soalan ini. Okey, domen dia maksudnya nilai pada at axis. Tu tengok nilai-nilai yang ada pada titik ni. Ingat nak tulis domen mesti guna tanda-tanda set. Okey. Okey, so bermula dengan negatif 2, kemudian ini kosong, kemudian 1, kemudian 2, 3, 4. Tutup. Guna tanda-tanda set lah. Ini untuk domen.
Dan kodomain, kodomain kita baca nilai pada fx ataupun y-axis kat sini. Okey, nilai fx dia apa? Yang mula-mula yang ini ni 1 lah. Guna tata tanda set. So 1, kemudian 2, 3, 4. Ini 4 ada 2 tapi kita tulis sekali saja. 4, tulis 4, dan ada nilai 5. 5. Okey. Itu nilai untuk kodomain dan julat. Julat ni yang mana julat? Julat ni maksudnya nilai pada fx nilai pada fx y axis yang dihubungkan dengan x. Iaitu yang pertama kita ada kat sini. Ni dihubungkan dengan negatif 2 ni kita ada 1, kemudian ini 2, kemudian 3, kemudian 4 dan satu lagi ada 5. Itu jawapan dia. Jadi julat sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan kena buat tata tanda set. Jadi unsur-unsur untuk julat adalah 1, 2, 3, 4, 5. Okey, itu jawapan untuk B. Sekarang kita tengok pula yang C. Okey, C yang ini ya. Okey, C. Graf ni. Graf ini adalah graf fungsi selanjar. Okey, jadi domain F ialah yang mana? Kita nak baca domain yang mana? Domain adalah nilai pada x-axis lah. Kita tengok fungsi ni. Kat mana? Sini, ini kan. Ini sampai kat sini. Jadi nilai domain F ialah kamu boleh tulis x lebih kecil sama dengan 3, lebih kecil sama dengan 3 dan lebih besar sama dengan 0. Okey. Dan kodomain F ialah kodomain yang mana kodomain? Kodomain inilah nilai pada fx ataupun y-axis, iaitu fx lebih kecil sama dengan 6. Sebab kat sini ya. Lebih kecil sama dengan 6 dan lebih besar sama dengan 2. Nilai paling kecil untuk fx adalah 2 lah. Jadi ini adalah nilai kodomain. Kemudian yang akhir sekali julat bagi fungsi ini, julat f ialah fx lebih kecil sama dengan 6. Kita ambil nilai yang paling besar kat sini ya, tengok pada graf selanjar ni. Okey, graf fungsi selanjar ni, okey, dan fx lebih besar sama dengan 2. Kat sini. Okey, jadi itu jawapan untuk soalan C. Okey, alright, kelas. Okey, sekarang tengok pula contoh 5. Fungsi f ditakrifkan oleh fx dipetakan kepada modulus 2x tolak 1. Lakarkan graf bagi f untuk domain. Nilai dia x lebih kecil sama dengan 2, lebih besar sama dengan negatif 1 dan nyatakan julat f yang sepadan untuk domain itu. Okey, penyelesaian macam mana nak buat? Okey, graf fx sama dengan modulus 2x tolak 1 boleh dilakarkan dengan memplot beberapa titik dalam domain x lebih kecil sama dengan 2, lebih besar sama dengan negatif 1 seperti dalam jadual berikut. Pertama sekali kita buat macam ni, buat jadual ni ya. Okey, jadi nilai x kita ambil daripada nilai domain kat sini. So, yang lebih kecil bermula daripada yang kecil negatif 1, kemudian 0, kemudian 1/2, kemudian 1, 2. Okey. Okey, kemudian kita cari pula nilai y sama dengan fx. Fx dia apa? Fx dia fungsi dia sama dengan modulus 2x tolak 1. Jadi untuk cari nilai ini macam mana cara dia? Kita gantikan negatif 1 ini ke dengan nilai x. X ini digantikan dengan nilai negatif 1. So kat sini dia akan jadi sama dengan fx sama dengan modulus 2x maksudnya 2 darab x. Jadi 2 darab negatif 1 tolak 1. 2 darab negatif 1 jadi negatif 4. Negatif 4. 2 darab negatif 1 akan jadi negatif 2. Negatif 2 tolak 1 akan jadi negatif 3. Okey, modulus negatif 3
akan jadi sama dengan negatif. Kita buka nilai modulus akan jadi negatif kurungan negatif 3. Negatif darab negatif jadi positif. So jawapan dia 3 lah. Dan untuk kosong pula, sama juga y sama dengan fx sama dengan modulus 2 darab x. Okey, kurungan x ini gantikan dengan kosong tolak 1. So 2 darab kosong jadi kosong, kosong tolak 1 jadi negatif 1. So untuk y ataupun fx sama dengan modulus negatif 1. Okey, hilangkan tanda modulus akan jadi sama dengan negatif kurungan negatif 1. So negatif darab negatif 1 jadi 1. So kosong, kosong macam mana kosong? Kalau bukan kosong, kalau kat sini 1/2. Kalau x sama dengan 1/2, maksudnya 2 ni kita gantikan dengan bukan 2. 2 ni kita darabkan dengan x dan x ini digantikan dengan 1/2. Jadi 2 darab 1/2 akan jadi 1. 1 tolak 1 kosong. So y sama dengan fx sama dengan modulus kosong. So modulus kosong sama dengan kosong lah. Jadi yang kat sini 1. 1 ni digantikan pada x kat sini. X ni digantikan dengan 1. So y sama dengan fx sama dengan modulus 2 dalam kurungan 1. X digantikan dengan 1 tolak 1. So 2 darab 1 jadi 2. 2 tolak 1 jadi 1. So modulus 1 dia akan jadi jawapan dia 1, tak berubah 1. Okey. Dan untuk nilai x sama dengan 2, okey, kat sini y sama dengan fx sama dengan modulus 2 x digantikan dengan 2, maksudnya 2 darab 2 sama dengan 4, 4 tolak 1 jadi 3. So y sama dengan fx sama dengan modulus 3. So modulus 3, nak hilangkan tanda modulus, samalah, dia akan jadi 3. Untuk cuma negatif saja, untuk nombor negatif saja, bila ada modulus, nak hilangkan tanda modulus, kita kena darabkan dengan negatif. Jadi yang kat sini, koordinat dalam bentuk koordinat ataupun titik, x, y, ini akan jadi kurungan negatif 1, 3. Yang ini akan jadi kurungan 0,1. Ini akan jadi kurungan 1/2, 0, dan ini akan jadi kurungan 1,1, dan ini akan jadi kurungan 2,3. Okey, alright. Jadi bentuk graf dia macam mana, kita plotkan titik-titik yang kita dapat kat sini pada graf. Okey, pada graf ini. Okey, bila kita plotkan titik dan kamu lukis graf, kamu dapatlah graf bentuk V macam ni. Okey, ini fungsi dia adalah sama dengan modulus 2x tolak 1. Dan pada bucu ni sebenarnya koordinat dia adalah titik dia sama dengan dalam kurungan 1/2, 0. Okey, ini 3 lah. Okey, alright. Daripada graf, julat bagi fungsi f, x dipetakan kepada modulus 2x tolak 1 ialah sama dengan, kita baca yang mana? Yang ni lah. Yang mana? Okey. Ialah julat, maksudnya kita baca nilai pada fx ataupun y-axis. So nilai kat mana? 0 hingga 3. Jadi boleh tulis macam ni. Fx, okey, lebih kecil sama dengan 3, lebih besar sama dengan 0. Itu adalah julat bagi fungsi x dipetakan kepada modulus 2x tolak 1. Okey, alright kelas. Jadi untuk pelajaran matematik tambahan hari ini, cikgu berhenti perbincangan sehingga contoh. Okey, sehingga contoh inilah, contoh 5. Okey. Kalau kamu ada masalah, ada pertanyaan, boleh tanya cikgu melalui Telegram. Dan untuk latihan hari ini, cikgu nak kamu buat latih diri 1.2. Buat latih diri 1.2 dalam buku latihan matematik tambahan 1. Okey, jawab soalan nombor 1 dan nombor 2. Salin soalan, baru buat jawapan. Okey, bila dah selesai jawab soalan ini, jangan lupa ambil gambar soalan dan juga jawapan, hantar kepada cikgu melalui Telegram cikgu, personal Telegram cikgu. Okey, alright.
itu saja kelas kita hari ini. Jadi terima kasih semua.